Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua pelajar yang cikgu hormati, Encik Iqbal Mirza bin Muhammad Jalaluddin. Sebahagian pelajar kenal ataupun selalu kita panggil Cikgu Iqbal yang merupakan guru bahasa Melayu, terutamanya bagi pelajar tingkatan 3, 4 dan 5. Jadi pada malam ni kita bertuah kerana Cikgu Mirza ataupun Cikgu Iqbal akan berkongsi dengan pelajar-pelajar semua iaitu kerjaya sebagai pegawai sumber manusia. Jadi bagi meneruskan Reach Your Ambition Talk Series kali yang ke-14 pada malam ini, jadi cikgu mulakan dengan sedikit latar belakang penceramah kita. Cikgu Iqbal Mirza berkelulusan Diploma in Public Administration daripada UiTM dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam Bachelor in Human Resource di OUM. Dulu bersekolah di Sekolah Menengah Saint Paul Seremban dan mempunyai hobi iaitu bermain pingpong, bola sepak dan badminton. Jadi kita lihat Cikgu Iqbal kita ni sangat aktif dalam aktiviti sukan. Jadi apakah yang dikatakan kerjaya sebagai pegawai sumber manusia? Jadi untuk itu cikgu serahkan sesi talk ke-14 kita pada malam ini dengan cikgu menjemput Cikgu Iqbal Mirza Jalaluddin bagi berkongsi tentang kerjaya sebagai pegawai sumber manusia. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Cikgu Azman kerana bagi peluang kepada cikgu untuk berkongsi sedikit cikgu punya pengalaman cikgu dalam bahagian sumber manusia ni lah. Mula-mula cikgu akan ceritakan cikgu punya cikgu punya background cikgu cikgu akan ceritakan sedikit. Cikgu kalau boleh tengok, kamu lihat kat sini okey, dekat sini ialah cikgu punya kalau dipanggil dalam bahasa Inggeris bahasa Inggeris, kalau orang HR ni dipanggil sebagai Human Resource Practitioner ataupun dipanggil sebagai orang-orang yang bergiat dalam sumber manusia okey. Dan cikgu pada mulanya mendapat pendidikan dahulu yang pertama dekat sekolah menengah Saint Paul Seremban. Dekat situ cikgu ambil cikgu punya SPM di sana selama mula-mula sekolah rendah di sana sampailah tingkatan 5 di sekolah menengah Saint Paul. Lepas tu cikgu sambung belajar. Masa tu mula-mula cikgu belajar dulu dekat UiTM. Masa tu dia tak panggil sebagai UiTM, dipanggil sebagai ITM masa tu, Institute Teknologi Marak. Selama 3 tahun. Selepas tu cikgu bekerja dalam bidang sumber manusia. Dalam semasa cikgu bekerja tu, cikgu sambung belajar dan mengambil ijazah lah dekat satu universiti yang bernama OUM. Ini adalah pendidikan ringkas. Cikgu ceritakan dulu cikgu punya pendidikan. Selepas itu kita lihat kat sini, yang ini adalah pengalaman cikgu. Pengalaman cikgu dalam pentadbiran sumber manusia ni. Kalau kamu lihat kat sini, pada mulanya cikgu berada di sebuah syarikat yang dipanggil sebagai Ringgit System. Kat sini cikgu berkhidmat sebagai HR executive. Dan dekat sini cikgu berkhidmat dalam sebuah organisasi yang dipanggil sebagai DRB Highcom. Kat situlah cikgu bekerja sebagai orang mula-mula bekerja. Cikgu menceburkan diri di syarikat itu. Syarikat ni adalah syarikat IT. Syarikat IT, dan cikgu diberi tugas untuk menjaga dalam bahagian latihan dan juga bahagian latihan dan pentadbiran di Ringgit System DRB Highcom. Selepas itu cikgu beberapa tahun, dan lepas tu ada syarikat ni, kamu pernah dengar syarikat yang bernama Boyong Tech. Ini adalah sebuah syarikat Korea. Sebuah syarikat Korea ni adalah sebuah syarikat yang menghasilkan prototipe kereta. Prototipe kereta, dan tugas cikgu di sana ialah sebagai HR juga. Dan kat sana cikgu diberi tugas untuk membuat tentang gaji pekerja, lepas tu tentang pengambilan pekerja-pekerja asing, lepas tu dari segi
pekerja-pekerja dipanggil sebagai pekerja mahir, itu cikgu berperanan di sana. Dan juga cikgu ditugaskan untuk mendapatkan ada grant daripada kerajaan, dan cikgu berjaya kat sana di Boyong Tech, sebuah syarikat Korea. Okay, yang ni syarikat ini Remgate System tadi kaki tangan lebih kurang 200, Boyong Tech ni lebih kurang 100 orang. Selepas tu cikgu bekerja di sebuah syarikat yang lebih besar lagi. Antara syarikat tu ialah PEPJV. PEPJV ni adalah sebuah syarikat yang dia ni adalah satu vendor, yang supply parts kepada Perodua. Kamu pernah dengar Perodua, syarikat Perodua? Dan cikgu kat situlah cikgu mempunyai peranan dalam sumber manusia. Cikgu menjaga kat situ paling ramai sekali kaki tangan yang cikgu pernah jaga kat sana lebih kurang 1,800 dan syarikat kilang ini dia beroperasi selama 24 jam. 24 jam ni syarikat ni beroperasi dekat Batang Kali. Dan selepas itu cikgu teruskan lagi kerjaya cikgu dalam kepada dia punya syarikat ibu pejabat kepada PJV ni yang dipanggil sebagai EPMB. Dekat sinilah cikgu juga sama dekat dia punya jawatan dia. Cuma dekat sini cikgu diberi peranan untuk memperbaiki sistem dekat situ, bagaimana nak memperbaiki daripada benda yang lama kepada yang baru di EPMB. Dan yang terakhir sekali cikgu berkhidmat sebuah syarikat otomotif yang syarikat ni ialah bernama Tan Chong Assembly Plant, dan yang ni ianya berpengkalan dekat Segambut. Yang ni dia keluar kereta yang kereta Subaru lah, kereta-kereta Nissan. Dekat sini cikgu diberi peranan juga menjaga tentang disiplin pekerja, lepas tu dari segi pentadbiran, lepas tu dari segi membuat gaji pekerja dan pengambilan pekerja, hostel semua cikgu diberi peranan di sana. Ini adalah pengalaman secara ringkas cikgu punya ni. Dan sekali kamu tengok sini ini adalah syarikat Tan Chong Assembly Plant di Segambut, dan mempunyai 1,200. Kebanyakan ni adalah pekerja-pekerja, ada operator, lepas tu ada engineer, ada banyak pekerja-pekerja yang berada di sana. Dan dekat sini apa yang cabaran yang berlaku kat sana ialah bagaimana kita nak mendapatkan pekerja, bagaimana kita nak jaga pekerja supaya boleh bekerja lama dengan syarikat. Ini adalah contoh syarikat Tan Chong di Segambut. Okey, lepas ini kamu lihat kat sini, ini adalah yang cikgu kata tadi, EPMB, dia punya syarikat kilang keluarkan otomotif tadi. Ini adalah PEPJV, gambar dia. Dan yang bawah ni adalah Boyong Tech, syarikat Korea. Manakala kat sini ialah syarikat Remgate System, iaitu anak syarikat daripada DRB Highcom. Okey, kamu lihat kat sini, dan akhir sekali apa yang cikgu berkecimpung dalam bidang HR ni ialah berada dekat satu organisasi yang dipanggil sebagai Malaysian Human Resource Management. Dekat sini cikgu diberi sebagai tanggungjawab ialah untuk menganjurkan latihan dan memberi nasihat tentang sumber manusia kepada majikan-majikan di sana. Jadi kalau kamu pernah dengar, kamu boleh type dekat internet, ini adalah Malaysian Human Resource Management ataupun dipanggil sebagai MIHRM. Okey, kalau kamu nak lihat kat sini, apakah dalam sumber manusia ni, kalau kamu lihat kat sini, ada berbagai-bagai perkara yang kamu dapat tahu apabila kamu bekerja dalam sumber manusia. Contohnya, adakah sumber manusia itu mencukupi dalam syarikat itu? Tidak. Kalau kita tidak mencukupi, kita kena cari pekerja-pekerja. Bagaimana kita nak buat? Itu yang pertama. Lepas itu, kedua ialah bagaimana kita nak motivasi pekerja-pekerja supaya mereka ni boleh bekerja dalam prestasi yang tinggi. Okey. Lepas itu ialah nombor 3 ialah bagaimana kita nak memantau, kita nak mantau prestasi dia dalam masa 6 bulan, selama 3 bulan
macam mana kita nak pantau. Lepas tu juga dari segi kebajikan dia dari segi adakah dia dapat dari segi ada hostel ke tidak, ada pengangkutan bas ke tidak, itu contoh-contoh dia. Lepas itu juga kita nak mengagihkan sumber manusia. Kalau contohnya ada satu jabatan ni dia tak cukup orang, bagaimana kita nak salurkan kepada jabatan lain. Dan juga kita yang keempat, yang kelima, keenam pula ialah dari segi apakah latihan yang kita nak berikan kepada pekerja-pekerja. Adakah mencukupi ke tidak? Ini ialah bidang-bidang dia. Okey, dan kita lihat kat sini pengalaman cikgu apabila berada dalam sumber manusia ni, pengalaman dia yang tidak dapat dilupai apabila cikgu berada dekat sebuah syarikat itu PJV pada tahun cikgu tak silap cikgu pada tahun 2013-12 ada satu kes ada pekerja asing di mana syarikat tu dia mengambil pekerja asing dan pekerja asing itu dia telah mengalami kemalangan sampai dia punya kepala dia putus kepala dekat situ dekat kilang tu. Dan pada ketika itu cikgu dipanggil pada malam, waktu tu pukul 12:01 malam dipanggil untuk bekerja dan untuk menguruskan bagaimana nak menyelesaikan kes kemalangan ni menyebabkan syarikat tu tidak dapat beroperasi selama 2 minggu. Okey. Dan lagi apabila di kilang-kilang lain contohnya, pengalaman lain ialah dari segi kecurian. Kat kilang ada banyak berlaku kecurian dan kita sebagai pihak yang berada dalam HR bagaimana kita nak pantau supaya ini tidak berlaku kecurian. Kadang-kadang kecurian tu berlaku di atas kelalaian. Kedua ialah dari segi ada network di antara pekerja yang berada di dalam kilang dan yang berada di luar kilang. Ini ialah pengalaman yang bagaimana cikgu buat dan yang itu ialah pengalaman dia. Lagi apa yang kalau kamu nak menjadi seorang nak minat dalam sumber manusia kamu boleh ambil macam dipanggil sebagai certificate. Certificate itu dipanggil sebagai Certificate of Human Resource Officer. Kalau kamu berminat, kamu boleh mengambilnya dekat MHRM. Dekat sana kamu boleh menjalani dia sekejap je, mungkin dalam masa 2 bulan selepas kamu dah ada diploma, dan kamu boleh mengambil sijil tersebut dan kamu boleh mendalami bidang human resource ni. Kalau kamu nak bekerja dengan syarikat-syarikat, mereka perlukan orang yang mempunyai kemahiran ataupun knowledge dalam bidang semuanya supaya kamu boleh melakukan kerja kamu dengan begitu kompeten. Itu ialah yang kalau kamu nak berkecimpung ni. Dan itu yang dari segi pendidikan apabila cikgu ambil SPM pada tahun lama dah tahun 1989, pengalaman cikgu bagaimana menghadapi SPM tu ialah cikgu ketika itu mengambil tak banyak subjek. Cikgu ambil cuma 6 subjek saja. Dan apakah cara-cara cikgu buat masa tu ialah cikgu membuat latihan-latihan daripada soalan-soalan tahun lepas. Lepas tu cikgu akan melihat, cikgu akan cuba buat dan melihat jawapan dia. Bagaimana apakah kehendak pemeriksa semasa peperiksaan tu. Dan itu ialah cara cikgu dan alhamdulillah pada SPM tu sebenarnya cikgu dapat masa tu zaman tu cikgu dapat 15 aggregate dalam SPM. 15 aggregate dalam SPM. Dan yang itulah cikgu sambung mengambil diploma dalam bidang pentadbiran awam di UiTM. Dan apabila kamu belajar dekat masa di public administration tu, dia akan diajar mengenai pentadbiran. Kamu akan diajar mengenai semua dari segi account lah kamu belajar, dari segi politik kamu belajar di sana, lepas tu dari segi account, dari segi politik, ekonomi kamu belajar semasa di diploma public admin di UiTM. Manakala semasa di OUM ni, di ijazah ni, cikgu belajar didedahkan juga tentang
perkara-perkara tentang tentang sumber manusia, iaitu human resource. Okey. Cikgu rasa sedikit dekat situ. Cikgu kalau ada sebarang persoalan kamu boleh tanya cikgu apakah yang kamu fikirkan tentang sumber manusia. Ada nak bertanya dengan cikgu tentang sumber manusia? Okey, yang ini kamu lihat kat sini. Ini ialah pengalaman cikgu di Tanjong, semua manusia. Di APMB juga sebagai DHR juga, di PHJB juga sebagai HR, di Boyong ni juga HR dan di Ramgate juga ialah HR. Okey. Kamu boleh tanya kepada cikgu hari ni, yang ni ialah bukan sesi belajar bahasa Melayu. Kamu boleh tanya cikgu dalam bidang HR apa yang kamu nak ketahui lah. Ada soalan kamu boleh, okey. Okey, ini ada soalan daripada Rizwan dia kata sumber asas ke? Okey, sumber asas dia. Sumber asas ni apa yang cikgu nasihatkan kalau kamu nak belajar, kalau contohnya kamu belajar selepas SPM ni, kamu boleh mengambil ada satu kursus dekat Universiti Melaya yang dipanggil sebagai diploma dalam bidang human resource dekat Universiti Melaya. Ada satu kursus dipanggil human resource. Kamu belajar. Selepas tu kamu boleh sambung belajar dekat satu institusi yang cikgu cakap tadi, dipanggil sebagai Malaysian Institute of Human Resource. Dekat situ kamu boleh belajar dengan lebih detail lagi, lebih detail supaya kamu memahami apakah perkara-perkara yang kamu perlu tahu sebagai orang yang berminat bekerja sebagai sumber manusia. Terima kasih Rizwan. Okey. Siapa boleh tanya lagi, silakan tanya. Cikgu tak ada masalah. Cikgu membuka soalan kepada kamu semua. Izzati ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya? Okey, yang tadi kamu cerita pasal kemalangan tadi. Okey, kemalangan tu kamu tengok sini. Kamu tengok dekat gambar ni. Alia, Alia. Kamu tengok gambar ni, ini adalah sebuah syarikat. Syarikat PHJB. Syarikat PHJB ni ialah sebuah syarikat yang dia ni supply ataupun dia dia sumbangkan parts kereta Peredua dekat kepada syarikat Peredua dan syarikat PHJB ni dia ada banyak banyak jentera-jentera atau banyak mesin-mesin dalam tu. Dan pada ketika itu dia tak ikut SOP. Dia tak ikut SOP di mana seorang daripada pekerja tu telah melakukan kesilapan. Dia tak ikut SOP dan mengakibatkan dia telah dihimpap oleh satu dipanggil sebagai stamping. Kamu dengar kalau kamu dengar apa kata stamping adalah satu mesin yang untuk menipiskan menipiskan besi dan ianya telah menghimpap cikgu tak tahu macam mana dia boleh menghimpap kepala seorang pekerja asing. Pekerja asing tu datangnya daripada Pakistan dan dia matilah kalau kejadian macam tu. Dan kami terpaksa terpaksa panggil ambulans, panggil polis semua untuk datang bagaimana dan malam tu kelam kabut lah juga dan operasi kilang terpaksa ditutup selama 2 minggu. Lepas tu ada jabatan-jabatan lain seperti jabatan kilang mereka datang ke kilang dan mereka buat inspection membuat inspection terhadap kawasan sekeliling kat situ dan mereka telah membuat penyiasatan lah bagi apakah kesilapan yang telah
berlaku kat situ dan apakah yang perlu diperbaiki. Lepas tu dari segi kebajikan dia, cikgu yang tu mereka ni mati dan ianya diuruskan oleh ejen dan pihak syarikat juga telah memberikan sumbangan lah kepada pekerja yang telah mati, seorang saja mati. Okay. Okay, lepas itu, itu dia PJB. Lepas tu kamu tengok sini syarikat Boyong ni ada juga kejadian Kejadian dia, pengalaman cikgu ialah ni masa berlaku ni masa di pada waktu malam di mana kita punya pekerja kita punya kita punya pengawal keselamatan telah diikat. Mereka telah masuk dalam kilang dan telah mencuri barang kat situ. Itu adalah yang perkara dia lah, perkara yang berlaku masa dekat Buyong Tech. Jumi. Alhamdulillah, terima kasih pada Cikgu Iqbal kerana sudi berkongsi tentang pelajar-pelajar semua tentang satu kerjaya yang menarik berkaitan dengan HR. Boleh kita katakan HR satu unit yang sangat penting di dalam mana-mana pekerjaan, sama ada di peringkat kerajaan, swasta, kerana HR lah yang akan berfungsi untuk memastikan hal ehwal pekerja, pengambilan pekerja. Betul lah cikgu? Ya, betul. Berkaitan kebajikan, bagaimana untuk meningkatkan prestasi dan kualiti pekerja. Jadi unit HR lah yang bertanggungjawab. Selain pada unit production, unit berkaitan keselamatan, keuangan. Jadi mereka saling memain peranan penting antara satu sama lain bagi menyumbang kepada pengurusan dan perjalanan sesebuah organisasi itu berjalan dengan lancar. Jadi alhamdulillah bagi pelajar-pelajar berminat untuk menyambung dalam pengajian sumber manusia, banyak di universiti-universiti tempatan kita menawarkan tentang pengajian berkaitan pengurusan sumber manusia. Jadi terima kasih pada Cikgu Iqbal kerana berkongsi dengan pelajar-pelajar semua tentang kerjaya yang sangat menarik pada malam ni. Jadi insyaAllah pelajar-pelajar yang tingkatan 5 teruskan kekal untuk mata pelajaran matematik. Bagi pelajar-pelajar yang lain tingkatan 3, cikgu akan aktifkan link dan tingkatan 4 pun sama akan masuk dalam link masing-masing. Terima kasih banyak cikgu. Ya, sama-sama. Kerana berkongsi dengan pelajar-pelajar semua. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.